سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 7, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya ta'ala, bahawasanya Allah ta'ala yang maha tinggi, tiada baginya bagi Allah ta'ala perbuatan yang menyengutui akan dia, akan Allah padanya, pada perbuatan, tiada menyengutui oleh yang lainnya, oleh yang lainnya, yang lain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekutu ini, sekutu pada perbuatan, dinamakan akan sekutu pada perbuatan kam muttasil pada af'an. Dan bahawasanya ta'ala, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada baginya, tiada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan yang menyengutui akan dia, akan perbuatan, akan dia, akan Allah padanya, pada perbuatan, menyengutui oleh yang lainnya, oleh yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama bagi keesaan pada perbuatan, keesaan pada af'al. Jadi pembicaraan sifat yang keenam, sifat wahdaniyah, keesaan satu, esa satu pada zat, esa satu pada sifat, esa satu pada perbuatan. Jadi sekarang ni kita nak masuk kepada makna keesaan pada af'al, wahdaniyah pada af'al, keesaan pada perbuatan. Yang mana keesaan pada perbuatan dua makna sebagaimana terdahulu. Keesaan pada zat pun dua makna, keesaan pada sifat pun dua makna. Selesai dah hak keesaan pada zat dua makna dan keesaan pada sifat dua makna, kemudian menafikan kam muttasil munfasil pada zat, kam muttasil munfasil pada sifat. Ini nak masuk pula keesaan pada perbuatan, wahdaniyah pada af'al. Yang mana hak keesaan wahdaniyah pada af'al ni lah kita kena amati molek, kena faham molek. Kalau kita orang duk ngaji sok modah ni, biasa peringkat kita boleh menghuraikan.
Hak faham setakat pegang sendiri, tu okey dah, selesai tu dah sama-sama dah. Sebab orang kita ngaji ni selesai belajar, kalau orang tanya ngajar gapo tadi, dak apa nak buka mulut. Orang ajar gapo tadi, dak nak buka mulut. Macam tak reti. Bukan dia tak boleh nak cerita. Dia tak boleh nak cerita, nak hurah memang tak boleh. Tapi yang hidup belajar tu tak faham ke? Faham. Kita tak boleh nak katalah mu orang tanya tak boleh nak jawab, mu tak reti, mu tidur orang kali. Dah. Dia tak boleh nak cerita tu kan, dia tak reti. Cuma setakat sendiri je. Faham Mana? Faham. Lepas tu dah faham, cuba kau cerita. Tak boleh nak cerita tu. Hak tu memang kita ada dah hak tu dalam bab pegangan ni. Tapi kita duk ngaji ulang-ulang ni biasa apa peringkat kita boleh bercerita. Kita boleh bercerita, boleh memperjelaskan. Kepada siapa? Kepada keluarga kita lah, kepada kawan-kawan kita, biar boleh cerita. Pada ni kita menyampaikan ilmu agama satu kalimah, fadilahnya seperti kita beribadah selama setahun. Satu kalimah yang kita sampaikan tu, kita mana ada menyampaikan satu kalimah, banyak kalimah lah, tapi kelebihan fadilahnya satu kalimah yang kita sampaikan seperti kita buat ibadah setahun. Dah kita nak sampai pada siapa tadilah, pada anak cucu kita, pada kawan-kawan kita. Tambahan pula yang kita sampaikan tu ilmu usuluddin, ilmu tapak agama, ilmu yang paling besar sekali. Ilmu paling besar sekali, nisbah dengan kedudukan ilmu paling besar, pahala pun hak paling besar sekali. Jangan setakat kita belajar, berulang-ulang kita belajar, tapi tak boleh nak cerita, tak ambuh lagi tu. Tambahan ini masalah wahdaniyah pada af'al ni. Hak di sinilah timbul banyaknya golongan-golongan musyrikun di kalangan orang Islam. Timbul golongan musyrikun di kalangan orang Islam adalah musyrik pada af'al, musyrik pada perbuatan. Musyrikun sembah Tuhan yang kedua ketiga. Tak ada orang Islam gitu. Tapi sembah Tuhan yang satu. Tiba-tiba musyriknya kat mana? Musyrik pada af'al. Ada ni. Apabila tidak mentauhidkan Allah pada af'al, tidak mentauhid mana mensyirik. Dia dua tu je. Satu tauhid, satu syirik. Satu tauhid, satu syirik. Kalau orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia jadi orang yang mensyirikkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah ni bahasa Arab panggil musyrik. Musyrikun. Musyrik itu seorang, musyrikuna itu ramai. Musyrikun itu ramai. Musyrik apa makna? Orang yang menyengutui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musyrik hak jelas nyata tu, orang kafir semua berhala tu jelas lah dia musyrik pada zat. Ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak musyrik pada af'al, musyrik pada perbuatan. Yang mana musyrik pada perbuatan ni ada dua. Satu musyrik pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Ada setengah ulama kata kafir duk tahap tu. Ada setengah ulama mengatakan tak jatuh hukum kafir, tapi akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah yang sesat, walaupun tidak dihukumkan kafir. Ada musyrik pada perbuatan ni hak kafir ijma' ulama. Ada ni. Hak kafir ijma' ulama. Musyrik mana hak khilaf ulama? Musyrik pada makna yang pertama ni. Kita nak cerita ni makna yang pertama, keesaan pada perbuatan. Sebaliknya yang musyrik yang menyentuhkan pada perbuatan, makna pertama ni khilaf kafir ataupun dosa besar. Hak
keesaan pada perbuatan makna yang kedua nanti. Musyrik itu kafir ijma' ulama. Ini cerita bab imam ni. Zahir orang Islam lah. Apa tu kata hak ni hak paling kita nak kena kemah molek, bukan masalah pegangan kita. Kita boleh menghuraikan, boleh bercerita molek. Yang mana selepas daripada kita faham molek, mengesakan Allah pada perbuatan dua makna tadi ni, barulah kita pergi pula kepada sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah. Allah yang perbuat segala-gala perkara. Allah mana yang esa pada perbuatan. Allah yang bersifat kudrah, yang melakukan sekalian perbuatan. Hati pada kudrah pula. Lepas tu saya disebut ulang-ulang berkaitan dengan besarnya jasa ulama-ulama yang menyusun kaedah sifat 20. Dengan kaedah sifat 20 ni lah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada golongan yang cukup anti kepada kaedah sifat 20. Dia golongan yang anti kaedah sifat 20 ni sekara je sebenarnya hak dia tak nak terima kaedah sifat 20 ni. Kerana tidak berpegang Allah bertempat. Hak tu. Dia golongan terpesong ni berpegang Allah bertempat. Allah duduk atas arasy. Kemudian golongan terpesong ni difitnah pula kepada ulama-ulama muktabar as-salafus salih. Mereka mengatakan Imam Syafi'i pun berpegang Allah duduk atas arasy. Tinggi laginya mereka menyatakan Al-Quran yang royak Allah duduk atas arasy. Sebaliknya tidak berpegang Allah duduk atas arasy, tidak beriman dengan ayat Al-Quran, tidak beriman ayat Al-Quran, kafir lah. Saya tidak mengkafirkan, saya cuma kata mereka tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Dah tidak beriman dengan ayat Al-Quran, apa jadi? Ini golongan terpesong. Mana ada Imam Syafi'i berpegang Allah duduk atas arasy? Imam Syafi'i tak cakap Melayu duduk-duduk tu. Satu laginya Al-Quran tak ada kata Tuhan duduk atas arasy. Mana Al-Quran ada bahasa Melayu duduk-duduk? Al-Quran kata istiwa tu lah, istawa alal arsy tu. Ni alal arsy istawa tu. Istiwa tu lah. Istiwa tu lah Quran kata. Istiwa tu lah akidah Imam Syafi'i. Istiwa tu lah akidah kita. Tapi akidah ulama terdahulu berhenti setakat istiwa. Serah makna kepada Allah. Apa kehendak Allah dengan istiwa? Istiwa bahasa Arab ni ada banyak makna. Dan memang ada makna istiwa dengan makna istiqrar ataupun jalasa julus, ada istiwa makna duduk. Tapi istiwa bukan hanya ada makna duduk. Tidak ada ulama ahli sunnah menterjemahkan istiwa kepada istiqrar, menetap ni punggung menetap atas kursi, punggung meletak atas kapek itu istiqrar. Memanglah istiwa ada makna tu. Istawaitu alal kursi. Ni aku duduk atas kursi. Memang ada istiwa makna duduk. Tapi kehendak Allah istiwa tu makna apa? Ulama terdahulu serah makna kepada Allah. Hak kata duduk golongan terpesong. Tapi berat golongan terpesong ni, dia menyandarkan akidah terpesong duduk Imam Syafi'i, Quran. Tidak berpegang duduk, tidak beriman Quran pula, kafir. Ni. Hak ni biasanya puak ni dia sangat anti dengan kaedah sifat 20. Tetapi golongan-golongan seumpama ni, dia hak anti kaedah sifat 20 ni macam mana berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Hak mentauhidkan Allah ni. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Nak pergi pada kudrah, iradah, ilmu, kaedah sifat 20. Mereka tak mengaji. Hak ni saya jumpa dah beberapa orang yang memang
mempermain-mainkan, memperkecil-kecil kaedah sebab 20, gi kepada keesaan pada perbuatan, gi kepada kudrah iradah, qada dan qada Allah, hukum yang kenang, tak lulu. Ni tak lulu. Sebab saya sebut dah berulang kali, jasa besar kaedah sebab 20 ni bawa kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ni dalam bab qada dan qadar, keesaan pada perbuatan. Ni bab qada qadar ni. Qudrah iradah ilmu pun pembicaraan qada dan qadar. Kemas sini clear bab qada dan qadar. Rukun iman yang ke-6. Orang terdahulu mereka masa terdahulu tidak ada kaedah sebab 20. Macam mana orang-orang terdahulu berpegang qada dan qadar? Direct kepada Al-Quranul Karim. Mereka orang dahulu. Kita orang kemudian, Quran kalau pandai pun, Quran bukan bahasa kita. Hafaz sekalipun, Quran bukan bahasa kita. Faham tak ni? Hak macam minggu lepas cerita hak dalam TV tu. Hak cerita bab qada dan qadar terpesong tu. Itu orang yang hafaz Al-Quran. Kemudian pengajian bidang qiraah. Tapi kenapa akidah terpesong? Dia hafaz Al-Quran. Kenapa dia tidak berpegang akidah Al-Quran? Dia hanya hafaz Al-Quran, ingat bacaan Al-Quran, tetapi akidah Al-Quran tidak ada. Sebab itu dia kena ngaji suku pula tu. Adapun orang-orang terdahulu, akidah Al-Quran ditanam pada masa mula-mula ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran dengan ibu bapa mereka sendiri, serta diajar dengan akidah Al-Quran. Kita, kalau mak ayah kita pandai ajar sendiri pada anak-anak Al-Quran pun, pandai setakat ajar baca Quran, ajar hukum tajwid je. Lepas tu akidah Qurannya macam mana? Tak pandai. Macam mana kita nak pastikan kita berakidah dengan akidah Al-Quran? Kaedah sifat 20. Itu je. Jadi kalau kita sekarang ni kita tidak memahami ayat Al-Quran, kaedah sifat 20 kita pun anti, tak mau belajar. Lepas tu macam mana kita nak pegang berkaitan dengan qada dan qadar? Mana ni? Sebab yang terpesong qada dan qadar ni bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang orang. Ada di kalangan doktor bidang agama yang memang dikenali, memang masyhur, tapi pergi pada persoalan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan, siap lalu. Berpegang dengan akidah yang terpesong, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hak berkaitan dengan qada dan qadar. Jadi qada dan qadar kudrah iradah. Tapi kaedah sifat 20, sebelum pergi pada qaid iradah ni, letak dulu molek ni. Hak wahdaniyah pada af'al. Ni susunan dia. Keesaan pada perbuatan. Makna kalau kita sebut secara kasar ke, keesaan pada perbuatan, satu pada perbuatan dengan makna Allah sajalah yang perbuat. Itu jelah. Allah sajalah yang khalik. Itu. Allah jua yang khalik. Hanya Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Itu keesaan pada perbuatan. Dan itulah akidah Al-Quran. Kalau saya dah ulang semua surah Al-An'am ayat yang ke-102 tu. Balik tengok ayat tu, kemudian ingat ayat tu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dalam ayat tu sebut Rabb, dalam ayat tu sebut ilah. Demikianlah sifat-sifat dan kekuasaan ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum. Pertama, Tuan bagi kamu. Allah ni Tuan bagi kamu. Rabb, rububiyah. La ilaha illa huwa, tiada ni Tuhan yang berhak disembah melainkan ia. Rubna ni ilahiyah pula, uluhiyah. Ayat yang sama. Allah ni Rabb, Allah ni ilah.
Tiada ilah melainkan ia melainkan Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Siapa Allah sebagai Rabb? Siapa Allah sebagai ilah? Khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Semua yang berlaku ni Allah yang lakukan. Semua adalah makhluk, kejadian Allah Subhanahu wa taala. Inilah keesaan pada perbuatan. Khaliq hanyalah Allah. Kemudian Allah perintah, fa'budu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah. Tu panjang pula nak hurah situ tu. Kalau semua perbuatan Allah buat, kenapa Allah perintah kita mengabdikan diri? Sebab kita mengabdikan diri pun perbuatan Allah. Kenapa Allah perintah kita? Walau kita tak ada apa-apa, semua perbuatan Allah. Khaliq hanya Allah. Tiba-tiba Allah perintah kita mengabdikan diri. Ni kita ahli sunnah berpegang hamba manusia ada pilihan dan perbuatan. Sebab Allah perintah fa'budu, perintah kita mengabdikan diri. Maka kita ahli sunnah wajiblah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi ingat baik, pilihan dan perbuatan adalah termasuk dalam syai'. Semua perkara makhluk kepada Allah. Maknanya pilihan kita pun makhluk Allah, perbuatan kita pun makhluk Allah. Yang menjadikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hak hakiki dia, yang menjadikan hanya Allah. Tapi oleh kerana Quran perintah pula fa'budu, maka hendaklah kamu mengabdikan dia akan Allah. Siapa perintah kita lah, kita tak ada gapo. Sebab semuanya Tuhan buat. Ni kita kena pegang ada pilihan dan perbuatan ni, sebab Tuhan tuju perintah fa'budu kepada hamba, kepada kita. Kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi ingat baik, pilihan dan perbuatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaliq hanyalah Allah. Selain Allah, makhluk belaka termasuk pilihan dan perbuatan. Ni ahli sunnah. Tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Berpegang pilihan dan perbuatan yang bekah, Qadariyah. Ni diulang sama-sama ni. Tapi hak timbulnya, hak salah pengajian jadi tundur jadi Jabariyah. Hak tak ngaji kaedah sifat 20, Quran pun tidak pandai, mudah pergi kepada akidah Qadariyah. Nak jadi ahli sunnah tu payah. Melainkan kena balik kepada kaedah sifat 20. Ataupun sebagai kaedah as-salafus soleh direct pada Al-Quran. Al-Quran lah tu. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Ni keesaan pada perbuatan. Quran juga fa'budu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri. Walaha, semua perbuatan hak Tuhan. Yang Tuhan perintah kita buat apa? Kita tak ada apa satu. Tu makna kita kena pegang di pilihan dan perbuatan. Sebab Tuhan tuju perintah kepada kita. Tapi pilihan dan perbuatan masuk dalam khaliqu kulli syai'. Syai' itu semua tu makhluk kepada Allah, termasuk pilihan dan perbuatan. Tu je, mudah je. Tapi ayat tu kita nak faham ni kena ngaji pula. Kalau baca dia tak je apa, baca gitu je. Tapi ayat tu cerita Allah Rabb, tiada ilah melainkan ia. Satu Rabb, satu ilah. Berpegang Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan kesemuanya perbuatan dia. Tu berpegang Allah sebagai Rabb, itu tauhid rububiyah. Kemudian tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Sembahan sebenar ni ilah. Sembahan yang sebenar ilah ni bersifat dengan istighna, iftikar. Barulah jadi sembahan yang sebenar. Daripada ngaji sifat iftikar itulah faham dianya. Faham daripada iftikar Allah Ta'ala ni umum, ta'aluk, kudrah, iradah dan ilmu. Mana apa? Meratai kesemuanya kudrah, iradah dan ilmu. Mari daripada iftikar. Faham daripada iftikar juga makhluk tak bekah sama sekali. Makhluk bekah sama sekali. Faham daripada iftikar. Kalau makhluk bekah tidak iftikar, tidak berhajat kepada Allah dah lah. Kan tak ni? Kalau bukan kesemuanya perbuatan kudrah Allah, ada juga sebahagiannya bukan perbuatan kudrah Allah. Yang bukan perbuatan kudrah Allah tidak berkehendaklah kepada Allah, sebab perbuatan sendiri bekah. Maka lucu Allah
sebagai ilah yang bersifat dengan iftikar. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Kalau ada perbuatan tu perbuatan makhluk. Makhluk tak boleh bekas sama sekali. Makhluk termasuk akal kita, makhluk. Akal tak boleh bekas. Menilai memilih itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak boleh bekas sama sekali. Ini ambil daripada wahdaniyah pada af'al, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Tapi kita ambil surah Al-An'am tadi tu tinggi dah tu. Tak payah tinggi-tinggi lah. Kita ambil suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Tuan bagi segala-gala perkara. Allah Tuan. Mana Allah Tuan? Maknanya hak dia belaka. Tu keesaan pada perbuatan. Ambil itu je. Wayak acak kali pun surah Al-An'am ayat yang ke-102. Ada tak? Kau ngapa? Wayak saja je, dengar saja je. Dah payah sangat, ambil Fatihah kita sudahlah. Fatihah tu suratul asas. Asas agama suratul Fatihah. Tidak ada satu surah pun yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Kita hak ingatnya hak surah lebih. Qul huwallah, Kuliah, Yasin. Kita lupa Fatihah. Tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah, termasuk dalam kitab-kitab yang lain, yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Bayangkan. Hak diwajibkan baca dalam sembahyang tiang agama suratul Fatihah. Hak lain tak ada. Kenapa suratul Fatihah? Surah Fatihah surah Makkiyah tu, bukan surah Madaniyah. Surah turun sebelum hijrah. Surah pembicaraan berkaitan dengan akidah, pegangan. Mana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, Tuan. Alam ni yang ada selain Allah tu alam. Makhluk ni lah dipanggil alam. Jadi makhluk ni semuanya marbub kepada Allah, yang dimiliki oleh Allah, yang direntah oleh Allah. Segala-gala hak dia belaka. Itulah Rabbil Alamin. Apa panggil apa ni? Kadang-kadang tekang tu keluar anak tekak. Keluar kalau sungguh kan. Apa panggil apa? Keluar orang merih. Apa? Dia kalau sungguh kan. Keluar orang merih, orang cakap gitulah, sungguh. Padahal simple je. Keesaan pada perbuatan. Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bila yang perbuat hanyalah Allah, makhluk tak boleh bekas sama sekali. Kata je. Saya dah ulang sokmo cakap para tua, saya dengar masa budak-budak lagi, cuma tak reti je apa benda orang tua cakap. Mana hak Tuhan belaka, mari Tuhan, semuanya perbuatan Tuhan. Tuhan tetap belaka dah pada azal. Kainat tak boleh bekas. Kita sebagai hamba kena reda, kena sabar. Semua kerjaan Tuhan. Tuhan tetap belaka dah pada azan. Kainat tak boleh bekas. Ada ni. Semua kerjaan Tuhan, semua perbuatan Tuhan. Ini keesaan pada perbuatan ni, tauhid ni. Ini tauhid ni. Semua kerjaan Tuhan. Tuhan tetap belaka dah pada azal. Tuhan tetap. Mana hak iradah tu, ketentuan azali. Bila semua kerjaan Tuhan, sebaliknya makhluk tak boleh bekas. Kalau semua kerjaan Tuhan, makhluk boleh bekas, tu canggih sangat-sangat adalah jadinya. Semua kerjaan Allah, keesaan pada perbuatan. Allah Rabbil Alamin. Allah Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekian perkara. Kainat makhluk boleh bekas juga. Ni memang canggih sangat-sangat ni. Canggih sangat-sangat. Mana kalau dia pegang kainat boleh bekas juga, dia tak pegang pun, hanya Allah yang menjadikan segala-gala perkara dah. Ni kadang-kadang cakap macam dia pegang, tapi tak pegang. Yelah, kita pegang juga. Semua mari Tuhan belaka. Sekalian tu perbuatan Tuhan belaka. Tapi takkanlah kita takkan kita ke mana lagi kalau pegang sungguh. Ni dak belaka ni, tak
Tak pegang. Dia tak pegang. Dia tak faham pun sebenarnya kadang-kadang. Bukan tak faham. Saya sebut dah sebelum bukan tak faham. Dia tak mahu bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala daripada pegangan yang syirik. Ingat baik tu pegangan syirik, musyrikun ingat baik. Kalau tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, ada benda lah. Mana secara kasar, secara rekah, apa makna keesaan pada perbuatan? Maknanya semua perbuatan Tuhan belaka. Makhluk tak boleh bekas. Itu je lah. Lagi mana lagi? Dah semua. Contoh, apa nak contoh laginya? Semua. Contoh-contoh dah lah. Lepas tu nak tanya pula hak ni. Tak ayah tanya dah tu. Kalau tanya kat tu macam tu dak. Dia tak pegang molek lagi. Bila semua kerjaan dia belaka, tak payah contoh-contoh dah. Tak payah tanya-tanya dah mana-mana. Semua. Kalau kata sebahagian perbuatan Allah, sebahagian perbuatan makhluk Allah. Contoh perbuatan Allah nak beza dengan perbuatan makhluk. Hak ni. Hak perbuatan Allah ke perbuatan makhluk? Kena tanya takut salah. Dah. Semua hak Tuhan belaka. Semua hak Tuhan. Yang kita nak jaganya takut terundur jadi Jabariyah. Tu hak nak jaga, takut terundur jadi Jabariyah. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya memanglah Jabariyah. Ada ni hakikinya memang Jabariyah. Tapi kenapa Jabariyah salah? Dah Quran sandar kepada hamba nak letak mana pula? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nak letak mana pula? Hak tadi ayat fa'budu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah. Tuhan perintah ke kita tu, kalau kita tak ada pilihan dan perbuatan, Tuhan perintah benda kita, maka kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap makhluk kepada Allah, hanya Allah Khalik. Itu je. Cuma sekarang ni kadang-kadang hak Jabariyah tu salah pengajian. Dia ngaji kita hakikah dengan guru yang tidak mursyid. Dalam keadaan di sendiri pun akidah tidak kemas. Salah kedua-dua pihak tu. Yang mengajar pun salah, yang duk belajar kita hakikah tu pun salah. Boleh terundur jadi Jabariyah ni bukan kecil-kecil. Ada golongan pula nak lari daripada Jabariyah, dia terlajak jadi Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah sama-sama Mu'tazilah, sesak belaka. Tapi Jabariyah dan Qadariyah berat. Qadariyah lagi daripada Jabariyah. Jabariyah tidak ada ulama menghukumkan kafir. Qadariyah ada ulama menghukumkan kafir. Itu. Berat Qadariyah lagi. Sekarang ni hak timbul banyaknya Qadariyah. Lari daripada Jabariyah, dia pergi kepada Qadariyah. Nak lari daripada Jabariyah. Dah Jabariyah ni Tuhan belaka. Tuhan belaka. Dia pegang ni, dia tak pegang pun hamba ada pilihan. Tuhan belaka, nak lari tu dia pergi kepada perbuatan kita mutlak. Jadi dia lari pada hak hakiki. Hakikinya memanglah rukun iman yang keenam. Ni pula keesaan pada perbuatan. Kita ni keesaan pada perbuatan kaedah sifat 20. Dah kita pergi pada rukun iman yang keenam. Qada dan qadar, apa makna? Kesemua qada dan qadar, bukan gitu? Kesemua qada dan qadar. Apa tu? Maknanya kita tak ada lah. Pilihan kita tak ada lah. Tuhan belaka lah. Itulah dia makna rukun iman yang keenam. Kesemua qada dan qadar. Kesemua qada dan qadar. Mana hakikinya tak ada benda lah kitanya. Kesemuanya adalah kehendak Allah. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Lepas tu kita dipaksa, kita terikat. Kita tidak dipaksa, kita tidak terikat. Sebab kita tak ada apa-apa pun. Nak dipaksa ni kita ada peranan. Terikat kita ni kita ada peranan. Sekarang ni orang berlaku tu Tuhan buat. Kita tak ada apa sekara pun hakikinya. Mana kita dipaksanya kat mana? Kita terikatnya kan tak ada. Tapi kita tilik zahir. Zahir kita yang memilih dan melakukan. Kalau waktu pilihan kita yang kita lakukan terikat dengan qada dan qadar. Kita sandar pada kita memilih, kita buat. Kita pilih buat bebas ke? Tak ada. Itulah qada dan qadar.
Bila nak timbul kita ni dipaksa ataupun terikat? Apabila tilik kepada pilihan dan perbuatan kita. Pilihan dan perbuatan kita ni terikat dengan qada dan qadar hak Tuhan belaka. Tapi kalau kita balik pada hakiki, kita pun tak ada pilihan dan perbuatan, tak ada lah kita terikat ataupun dipaksa, sebab semuanya perbuatan Allah. Bukan begitu makna rukun iman yang ke-6. Tapi nak jaga tadi ni lah, jangan terundur jadi Jabariyah. Tu je. Jangan terundur jadi Jabariyah. Tapi kalau orang sampai maqam hakiki, maqam haqiqah dia panggil, sampai maqam haqiqah wahdatul af'al, maqam fana, permulaan maqam auliya, tidak ada. Yang ada di basirah mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan lenyap dah segala-gala di hati mereka. Ni hak Tuhan fanakan. Hak ni ada kita haqiqah ni, cerita wahdatul af'al ni lah. Tapi guru yang tidak mursyid, hak dalam kitab hikam contohnya, cerita bab maqam wahdatul af'al auliya dibubuh kepada maqam syariat. Tak ada Tuhan tu Jabariyah. Apa nak ni? Ini salah pengajian. Kita ni kadang-kadang kita nak ngaji kitab syariat pun kita kena pilih guru. Kitab syariat hukum hakam biasa je, kitab tauhid, kitab fiqh, kita pilih guru. Ni nak ngaji kitab haqiqah, kitab hikam, lagilah kita kena pilih molek. Ni kadang-kadang latar belakang bukan pun pengajian agama. Bukan kata ngaji pondok, sekolah Arab pun dok. Masuk universiti, mengaji bidang dunia 100%. Kemudian ngajar kitab hikam, molek-molek ada lagi ngaji. Sungguh saya pernah jumpa dengan orang ngajar kitab hikam di Terengganu kita ni, habis ulang. Bila cakap al-haq dan kitab hikam, dia kena okey adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam kitab hikam, man arafal haq syahidahu fi kulli syai'. Sesiapa yang mengenal hak, nescaya akan syuhud akan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Man arafal haq, sesiapa yang mengenal akan hak. Hak tu apa dia tu? Asma' Tuhan tu. Al-haq asma' Tuhan. Saya baru tahu. Dia mau cerita ikan khotang ulang tu. Mana dia bukan mengaji pun. Lulusan universiti pun bidang dunia, bukan bidang agama. Sekolah Arab pun tidak. Tapi kita tukang ngikut ni macam nak kata kena sihir. Kawan tu tak main ilmu sihir pun. Lailah dia ni main ilmu sihir ni, orang ngajar ni. Main ilmu hitam dah. Dia tak ada main ilmu sihir. Dia tak ada main ilmu hitam, tak ada. Yang tukang ngaji tu, panggil, kalau kita kata kasar kok, bodoh tongong. Dia seseluruh dari sebut Quran tu. Bodoh tongong sangat ni. Apa dia gitu lalu? Kalau kena pukau, kena sihir tu, hak tu orang cerdik pun kadang-kadang jadi bengong. Kena pukau apa semua ni. Tak ni, dia tak ada ngaji ilmu gitu. Dia tak ngaji ilmu gitu. Dia pun bukan orang jahat, orang baik. Tapi dia sendiri pun salah pengajian. Orang hak main ilmu pukau ni memang dia niat jahat awal-awal dah. Dia nak tipu orang ni dah. Dia bukan orang jahat, tapi dia sendiri pun salah pengajian. Hak tu bagian dia. Kita pergi ngaji dengan dia ni orang nak kira. Al-haq tu nama Tuhan. Yalah, nama Tuhan ada 99 kan. Al-haqqul mubin, al-qawiyul matin. Al-haq tu asma' Tuhan. Tapi kita dalam kitab syariat, kita biasa menggunakan asma' Tuhan ni Allah. Dalam kitab haqiqah, mereka banyak menggunakan asma' Tuhan al-haq. Iradatul haq, kehendak Tuhan. Maksud dia gitu. Bukan iradatul haq, kehendak yang sebenar. Bukan. Al-haq itu bukan makna sebenar. Itu asma' nama Tuhan. Hak 99. Tengok. Jadi dalam kitab hikam, man arafal haq, sesiapa yang mengenal Allah. Bernama Allah lah kita sehunya. Mengenal Allah. Nescaya syuhud akan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Syuhud dengan basirah. Mengenal Allah, makrifah auliya atau wahdatul af'al, maqam wali. Bukan cerita bab syariat. Digi pada bab syariat. Akhir tundur jadi Jabariyah. Sebab tadilah kita nak ngaji ilmu syariat hak mudah-mudah pun kita kena cermat learning.
Ni ngaji ilmu haqiqah, kita hikam pula. Orang duk pondok pun tak mengaji. Tu guru hak ngaji pergi Mekah ngaji kita haqiqah pun kadang-kadang balik buka pondok. Dia tak ngajar pun kita tu. Tak ngajar pun. Kalau tu guru ngajar pun, saya mengaji hikam hak Arab dengan almarhum Babu Najibuddin Kerandang. Dia ngaji dengan hak guru mursyid di Mekah. Kita haqiqah. Tapi masa tu aku baca, baca ni pun tak sampai kehendak kitab yang sebenar. Tu aku kata. Tu guru hak ngaji 30-40 tahun tu dia kata tak sampai kehendak kitab yang sebenar. Masa baca hikam hak ni hikam bin Atta hak Arab. Siapa tu kata dia pun tak sampai kehendak kitab yang sebenar. Tapi tak larilah daripada kehendak kitab. Ni bukan lulusan agama baca kitab hikam. Hikam pula aku pula mani hak Jawi. Hak Jawi lagi susah. Hak Arab mudah sikit. Hak Arab mudah. Syarahan hikam hak Arab mudah. Tapi nak ceritanya ni, guru yang tidak mursyid, orang mengaji pula tak kemah akidah, dua-dua pihak pun salah, akhirnya terundur jadi Jabariyah. Tapi hakikinya memanglah Tuhan belakalah tu rukun iman ke-6. Sekalian qada dan qadar mati situ. Ni kita kalau kaedah sifat 20, keesaan pada perbuatan. Ni keesaan pada perbuatan. Dua makna, tapi kalau kita nak sebut secara kasar kok, keesaan pada perbuatan yang perbuat hanya Allah. Khalik hanya Allah. Habis dekat tu. Makhluk kainat tak bekas sama sekali. Semua kerjaan Tuhan tetap berkedah pada azal. Kainat jadi makhluk tak bekas sama sekali. Kita sebagai hamba kena redha, kena sabar. Ni saya sebut tadi cakapan orang tua. Kainat tak bekas. Kita kalau ni sebut kainat tak faham sekarang kainat ke apa. Makhluk lah, makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk termasuk akal kita, makhluk yang menilai memilih perbuatan Allah semua. Tu pegangan. Di hati kita tak ingat, macam sebut semula itu bab lain, tu bab lain. Hati kita tak ingat tu bab lain. Tapi hak tadi juga hak jadi Jabariyah lah. Hak dengan mana baca kita haqiqah yang dengan guru tidak mursyid itu bukan setakat Jabariyah. Dia letak mudah-mudah pula syirik, auto syirik. Sebab apa? Sebab tak hadir dalam hati kekuasaan Allah, tak hadir. Yang timbul dalam hatinya makhluk. Dia contohnya orang masak. Bila masakan jadi sedap, timbulnya garam. Dia tak garam. Kalau tak ada garam tak jadi masak. Sedap sebab apa? Sebab garam. Tak dia ingat Allah, ingat garam. Syirik dia bubuh. Allah kata ni. Ni pasal ni kot ni. Ingat sikit. Rupa pondok di war-warkan sebagai tok guru pondok. Tapi tiba-tiba bawa ajaran seumpama tu. Syirik. Maik kereta sedap, kereta Mercedes. Nak sama macam kereta kacir tak boleh lah. Kalau Mercedes ni laju pun tak apa. Kalau kacir ni laju ke kacir terbang nopak lah kacir ni. Dah laju. Kalau bak kata boleh tekan minyak belaka. Kacir pun boleh tekan minyak, cuma tengok kacir laju. Tak, dia motor Mercedes barang je. Ada ni. Tapi macam mana keselesaan? Macam mana kalau ada kecemasan? Tak sama. Mercedes ni kemah molek, sedap. Kalau ada kecemasan, berik pun sedap, tak lari. Contohnya. Mercedes ni bekas ke? Dah. Ni ingat Allah dah. Dah ingat Allah. Syirik. Bubuh. Allah. Ni. Orang ngajar. Karut tak karut. Nanya kita orang pakai kereta sedap-sedap. Kita ramai pakai kereta sedap. Masa tengah bawa kereta sedap tu, rasa mana? Sedap siapa dia buat? Kereta buat. Rasa-rasa. Hak pegangan tetap dah keesaan pada perbuatan Tuhan buat belaka. Hak rasa-rasa ni. Rasa mana? Rasa kereta. Jangan pakai kereta sedap lain kali, pakai kereta buruk sudah lah. Dah rasa kereta syirik pula. Dan kalau pakai kereta buruk pula, Allah dak sedap ngolah kereta ni. Kereta juga syirik juga. Betul? Nak kan ni tu. Naik motor lah pula. Dah naik motor, gerak kita atas motor tu siapa buat?
Motor syirik juga. Allah yang buat bukan motor. Apa tu? Lepas tu gali lubang kubur, tanam sendirilah, senyap situ. Oh, dia boleh pergi rasa makhluk, lupa Allah, syirik. Ya. Kita merasai kekuatan diri, imam tidak sah. Islam pada IC. Islam pada IC je. Ni merasai kekuatan diri. Ni kita rasa sihat, kita rasa gagah. Kita pun boleh main ngaji. Sebab apa? Sebab kita sihat. Kita berjalan. Kita belakang ni kita rasa. Tak. Makhluk tak berkah Allah. Syirik. Imam tidak sah, Islam pada IC. Ini semua ada dalam rakaman belakang ni. Ada dalam rakaman. Rupa pondok, diwar-war sebagai tuan guru pondok, tapi tak ada. Pondok tak ngajar gitu. Ini dia ngaji kat luar karut ni. Mari mana karut ni? Dia baca kitab Haqiqah. Kitab Haqiqah cerita bab zauk ni hak dalam. Lupa kepada Tuhan sesaat ni. Syirik dalaman, bukan syirik pegangan, bukan cerita bab syariat. Lupa kepada Allah satu saat saja. Qadaitu biriddati, aku menghukumkan diri aku riddah, murtad. Bukan murtad syariat. No. Murtad mana terbalik. Kalau syariat terbalik Islam kepada agama kafir, atau murtad syariat. Hak ni murtad maqam. Maqam muqarrabin, hampir dengan Allah. Dan bila lupa pada Allah sesaat, jatuh makam, murtad makam. Pada tak ada kaji tempat syariat. Ni dia baca kitab-kitab gini ya. Disalah, bukan kitab salah. Disalah pengajian. Nak kata gua ni. Saya ada baca juga kadang-kadang. Orang ngaji ni, orang ikut dengar lah live FB ke, kadang-kadang mereka ni ada pengalaman pelik-pelik. Mereka ada pengalaman pelik-pelik kadang-kadang. Tengok, suka juga ditulis. Saya mengaji dengan tubuh saya, disebut nama. Comel dah diroyak. Berpegang Tuhan. Kalau berpegang pisah secara semula jadi kafir. Yelah, berpegang. Pandai ni. Tiba-tiba dia balik rumah dia, dia tengok mak dia tengah siang ikan. Mak aku ni rasa Tuhan kedok putus ke rasa pisah. Rasa dah. Dia ngaji tu berpegang, bukan rasa. Mak aku ni dari tengah iri ni tengah siang apa pisah. Yelah ikan tu lah. Tak iri dah. Siang. Tengah siang ikan tu. Rasa dah Allah yang memutuskan. Kalau mak aku tak rasa, Allah berat dah lah. Tak berpegang. Rasa ni zauk di basirah. Jadi lepas tu baru dia kata, sebenarnya masa tu dia ngajar tak sebut berasa, sebut etikah. Ni pegangan dalam ni. Kalau berpegang pisah tu semula jadi memutuskan, memang kafir. Macam mana kita nak pegang pisah? Keesaan pada perbuatan dah kan kita duk pegang. Yang memutuskan tu perbuatan Allah. Hak rasa pisah tu dak pelik, tu kita orang awam tak ada salah apa pun. Mana ni? Mana dia cerita pengalaman tu, macam-macam pengalaman. Cerita bab i'tikad, cerita bab iman. Bukan cerita bab rasa. Ni syuhud di hati bukan. Ni kadang-kadang nak hilangkan kewujudan diri, tak ada diri. Nak hanya ada Allah. Nak cerita apa waktu tu? Nak cerita apa? Tak, sekarang ni ajaran gini ni dalam TV, radio ada, masjid besar-besar pun ada, bukan masjid besar-besar daerah, masjid besar negeri pun ada. Ingat baik, masjid besar negeri pun ada bawakan seumpama ni. Ni kena rasa, kena hadir. Jangan lupa Allah. Itu bukan kemampuan kita waktu. Lupa kepada Allah sesaat, syirik, haram, dosa besar. Itu cerita bab haqiqah, bukan cerita bab syariat. Ada ni. Waktu duk Allah berat dah lah, syirik dah lah, lupa Allah berat dah lah, syirik. Apa benda semua tu? Susah kadang-kadang. Ni jenis pesen tu undur ni. Ngaji kita haqiqah. Satu laginya pula tak ada. Kita belaka. Kita yang memilih, kita yang melakukan. Macam sebut sebelum ni lah, Allah hanya mengqadakkan kelahiran dan kematian. Di tengah kehidupan kita puluh-puluh tahun tu, tidak ada qada Allah. Allah hanya mengetahui, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya.
Ha ni hak pesan lain pula ni. Nak kira. Nak letak warna tu. Jaga jangan tunduk jadi Jabariyah. Hak pesan salah pengajian kita hakikah, bukan kita salah pengajian di salah. Satu laginya telajak jadi Qadariyah. Kita ahli sunnah. Letak molek. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Faham? Pegang di akidah clear. Tetapi kita ahli sunnah wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita pun tetap perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada payah apa-apa pun. Ada. Tak ada ni. Kalau saya sebelum ni duduk ngajar, dok faham, ulang, saya ulanglah, dok faham, saya ulanglah, dok faham, saya ulang bertahun kadang-kadang seorang-seorang. Kena-kena salah kita pula dah, tak boleh ulang. Awak bukan tak faham. Awak tambah bertaubah daripada akidah yang syirik. Sekaranya saya tak tanya orang. Kalau dia kata tak faham, tak tanya. Dah awak faham, awak pegang guana, tak pernah tanya. Kalau orang nak cerita bab pegangan salah pun, saya biasanya alih tajuk, tak mendengar. Sebab apa? Berat sangat salah tu. Lepas tu faham molek, bertaubah, buang akidah tu, berpegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu je. Tak mendengar kadang-kadang. Sebab yang cerita pegangan hak salah ni, Allah, bukan orang baru-baru hak duk majlis surah. Bukan orang baru-baru. Orang duk lama dah majlis surah, orang yang diberi amanah untuk majlis surah. Tapi orang ni kadang-kadang bila dia sedih sangat, dia cerita juga, saya lama kena pegang. Dia cerita, tak hamba dengar gitu. Faham molek, buang akidah sesat, akidah syirik buang, bertaubat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak matikan kita dalam keadaan akidah syirik. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Situ je. Nak tu je. Tapi orang ni dia cerita juga. Mana kalau dia tak faham pun saya tanya, dah awak pegang ke mana lama kini? Tak tanya, tak ambuh. Kalau bercakap dengan orang-orang mengajar pun tak tanya. Tapi kadang orang ni, selama kini ana ingat hak jahat bukan mari Tuhan. Ana lah kena ana. Ustaz kan dia cakap anak hantar. Kalau cikgu ni cakap I dengan you, tu cikgu. Ustaz anak hantar lah. Anak ingat hak jahat bukan hak Tuhan. Anak ingat warna ustaz. Ni. Berat-berat kata. Saya tekan hak bab keesaan pada perbuatan, hak dalam kitab Minhajul Abidin muka surat 16. Radio tu lah, radio tengah FM tu. Hak malam kami muka surat 16, setahun lebih. Orang ingat muka surat 16. Kalau jumpa orang tua-tua, dia akan sebut tu. Ustaz, ustaz baca dalam kitab Minhaj tu, boleh sebut etik dia kata. Dah setahun lebih. Tidak berlaku di alam bumi, alam langit, terlintas di hati, berkelip mata, melainkan kesemuanya qada dan qada Allah. Setahun lebih. Tapi nak ceritanya, orang hak tu memang dia orang ambil tahu sungguh. Sebab kalau jumpa-jumpa, hak tu lah tempat dia. Orang hak cerita, hak dia ambil tu. Surat 16. Orang tanya, orang yang berkenaan sangat-sangat lah. Tu hak ustaz tu ngajar dalam radio tu. Tapi tanya tempat yang sama lah. Macam mana? Saya pun tak tahulah dia ngajar gitu. Saya pun tak biasa gitu. Maknanya dia pun tak biasa hak gitu. Tak biasa tu, saya pun tak tahulah kenapa dia ajar gitu. Saya pun tak tahu hak gitu. Saya tak tahu hak tu. Tiada berlaku di alam bumi, tiada berlaku di alam langit. Walaupun hanya terdetik di hati, walaupun hanya berkelimat, tidak berlaku melainkan qada dan qadar. Saya tak tahu waktu dia ngajar gitu buat apa. Saya tak tiok gitu. Maknanya dia tidak mengiyakan. Tapi nak kata salah tak juga. Iyakan tak. Tapi kata salah, dia tak. Dia kata salah. Tapi dia tak tahulah ustaz tu orang gitu. Saya pun tak ngaji tak gitu kata dia. Dah faham mana? Faham mana? Itu kitab Minhajul Abidin Dr. Imam Ghazali dia tu. Tidak berlaku di alam bumi, alam langit, walaupun hanya terdetik di hati,
Walaupun hanya berkelip mata-mata tidak berlaku, melainkan qada dan qadar ni lah keesaan pada perbuatan ni. Tidak iakan. Tapi tak kata salah. Cuma tidak iakan. Saya pun tak reti hak gitu, saya pun macam tak juga hak gitunya. Padang lah orang telefon. Ada satu program petang tu. Orang telefon. Masa program tu mufti program petang pukul 6 tu. Ada orang telefon supaya mufti ambil tindakan satu kuliah di Masjid Abidin Maghrib mengajar bab akidah mengelirukan. Tapi tak kata malang apa. Tak kata. Tapi orang tu kadang dengar radio tak ada dah dia kata. Kena tu dah. Sebab semalaman tu jijitan akidahnya. Suruh mufti ambil tindakan sebab mengelirukan. Apa keliru? Dah Tuhan belaka. Lepas tu hak tak kelirunya mana? Hak kita lah retek tu syirik. Tu pelik tu. Kita retek kan hak Tuhan belaka. Lu kemek kenang. Sebab 20 kau keesaan pada perbuatan. Mana? Tapi dia tak detailkan apa benda yang mengelirukan. Cuma dia mengelirukan. Kena ambil tindakan. Orang tua-tua kita hak ngaji sebab 20 rekah-rekah je sebenarnya. Macam saya ngaji pondok tu gitu juga. Tu gua cerita. Kita pun faham. Keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan Allah. Kita pun pegang. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi ingat pilihan dan perbuatan bukan mutlak, bukan bebas. Hak Tuhan juga. Kita pun pegang. Dah. Lepas tu kalau pilihan dan perbuatan kita hak Tuhan juga, kita tak gapa lah. Hakikinya tak gapa. Gitu je kita pun. Payah apa? Kan payah. Pegangan saja. Bukan rasa, bukan ingat, bukan hadir. Hak duk cakap tu cakap asbab, tak ada salah pun situnya. Cakap asbab tak ada salah pula. Cakap asbab lah kita. Tak apa pun. Tadilah kereta sedap power. Tak apa kereta ni. Jalan pula highway pula straight. Tak penat kita kalau lalu kot jalan lama, maduk selekor banyak penat kita. Tengok tu. Jalan straight highway tak penat. Jalan lama hak banyak selekor penat. Tak penat ke Allah buat makhluk tak berkah. Tu pegangan. Kan dia? Cakap sebab lah orang panggil tu. Kalau kita sedap begini. Ni cakap asbab pun tak boleh. Cakap asbab tak boleh. Cakap asbab hak paling sensitif tak bolehnya cakap asbab ubat. Kalau cakap asbab ubat syirik lalu dah. Cakap asbab ubat syirik lalu. Satu kali tu ada orang ceramah. Dia kata syirik hak sandar kepada ubat. Kan ubat kan, makan ubat, makan antibiotik, makan pemakanan begian makan khurmu, habatus sauda, minyak zaitun. Syirik pula kita asbab. Ceramah ni asbab, tak boleh cakap asbab. Obat ni tak boleh bekah. Tu pegangan. Cakap asbab tak salah, tak boleh kata dia. Sudah ceramah benda ni, lepas isyak minum. Dia cakap apa? Dia cakap minyak pelincir kereta. Bukan minyak kereta tu, dia bubuh minyak tambahan. Apabila bubuh minyak tambahan, kereta jadi pick-up, pada pick-up. Tak sedu dah keretanya. Tak sedu dah, sedap keretanya. Bila bubuh minyak tambahan. Bukan minyak pelincir betul lah, minyak tambahan, bukan minyak hitam, minyak selendar tu bukan minyak obak kereta tu, minyak tambahan. Kereta dia sedap. Tadi dia ceramah kalau cakap obat syirik, dia mau cakap minyak kereta tu. Cuma tu obat orang, telang obat tak batu. Ni minyak pelincir ni, bubuh minyak pelincir tu kereta tak sedu. Tak katalah kereta tak batuk, kereta tak sedu. Sama je. Ni obat orang, ni obat kereta. Cakap obat orang syirik, dia cakap obat kereta tak apa. Ni paling berat ni, jahil ni. Berceramah. Malam yang sama, saat ni kuliah maghrib. Cakap obat syirik. Lepas isyak minum air. Surah buat makan. Cakap bab kereta, minyak tu minyak
Minyak apa dia panggil apa tak tahulah, minyak tambahan. Kereta jadi pikak, kereta jadi tak sedu. Kata dia ni, Allah Ta'ala ni kata tak boleh cakap gitu. Tak faham tak? Itu hanya cakap asbab. Cakap obat ke, cakap apa ke, tu cakap asbab. Tak salah. Ni pegangan kitanya, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah kita betul-betul mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Sebut tadilah mentauhidkan Allah pada zat, kita orang Islam. Pastilah mentauhidkan Allah pada zat. Tidak akan musyrik pada zat. Tidak ada orang Islam sembah Tuhan yang kedua, tidak ada. Ni hak keesaan pada perbuatan, tidak musyrik pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan ke mana? Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemuanya perbuatan Allah. Tapi dalam kitab kita ni datangkan dua makna keesaan pada perbuatan. Yang pertamanya, keesaan pada perbuatan, tiada baginya bagi Allah perbuatan yang menyengutui akan dia, akan Allah, padanya pada perbuatan oleh yang lainnya. Tak ada sekutu. Perbuatan Allah sekutu, tu dipanggilkan muttasil, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kemudian di bawah tu makna yang kedua, dan bahawa tiada bagi yang lain daripada Allah satu perbuatan atas wajah mengadakan, dan hanya sesungguhnya dibangsakan kepada itu atas wajah kasbun dan ikhtiar. Maknanya tidak ada perbuatan yang lain yang bekas malaikat Allah juga. Adapun hanya dinisbah disandarkan kasbun, usaha, hamba usaha. Ikhtiarun, pilihan hamba. Nisbah kepada hamba usaha, nisbah sahaja kepada hamba yang memilih. Bagi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Maknanya diri kasbun tu pun perbuatan Allah, diri pilih hamba pun perbuatan Allah. Maknanya tidak ada satu perbuatan yang lain yang bukan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perbuatan Allah tidak bersekutu dengan perbuatan yang lain. Makna yang kedua, tidak ada satu perbuatan yang lain yang bekas sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna keesaan pada perbuatan. Yang pertama, Allah perbuat tapi sekutu, atau mustahil sama sekali. Sekutu pun mustahil dah. Ada tak perbuatan suku sakat yang tidak ada kena-mengena dengan Allah? Itu lagilah mustahil. Yang pertamanya, hak mustahil kan mutasi pada af'al. Allah buat juga tapi bersyarikat, bersekutu dengan yang lain. Hak tu pun mustahil dah. Tambahan pula, hak ni perbuatan makhluk semata-mata yang tak sekutu pun dengan perbuatan Allah, lagilah mustahil. Bersekutu pada perbuatan, khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Ada perbuatan lain suku sakat yang mana makhluk yang mengadakan, tidak berkait pun dengan kudrah iradah Allah, atau kafir ijma' ulama. Ni. Jadi dua makna keesaan. Yang pertama, perbuatan Allah tidak bersekutu dengan perbuatan yang lain. Yang kedua, tidak ada perbuatan yang lain yang mengadakan melainkan hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua makna bagi keesaan pada perbuatan. Serengkah gak keesaan pada perbuatan, hanya Allah yang perbuat segala-gala. Sekutu pun tidak ada, sama telah pula yang lain mengadakan sendiri-sendiri. Sekutu pun tidak ada. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian minggu depan kita baca baliklah hak keesaan pada perbuatan, makna yang pertama, dan bahawasanya Ta'ala tiada baginya bagi Allah perbuatan yang menyengutui akan dia, akan Allah padanya pada perbuatan, menyengutui ataupun bersyarikat, bekerjasama oleh yang lainnya, oleh yang lain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.